Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harap harap kalian semua sihat sejahtera. Okey, hari ini kita akan mengadakan sebuah forum yang bertajuk Dasar Luar Malaysia. Okey, yang mana di dalam forum ni saya yang akan menjadi moderatornya. Okey, sebelum mulakan kita punya forum ni, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Syahidah Nur Salihin bin Salmi, nombor matriks I20104570. Okey, kita dihadiri oleh 3 orang panel pada hari ini ya. Yang mana panel pertama kita iaitu Faris Mukmin. Panel yang kedua Zarul Mustaqim dan panel yang ketiga Lutfil Hadi. Okey. Saya masuk pada tajuk perbincangan kita. Sebelum tu saya akan bagi tahu dulu secara terperinci, secara terperinci lah apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu yang pertama mengenai OIC, yang kedua mengenai Commonwealth dan yang ketiga mengenai ASEAN. Okey, kita teruskan soalan kita kepada panel 1, iaitu saudara Faris kita. Okey, saudara Faris dengar Ya. Okay, saudara Faris, boleh tak saudara memberitahu sedikit pengenalan mengenai OIC ni? Okey, persilakan. Okey, baik. Terima kasih saudara moderator. Berkenaan dengan OIC. OIC ini adalah merupakan singkatan kepada Organisation of Islamic Cooperation, ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu dia adalah Pertubuhan Negara-Negara Islam. Yang mana OIC ini terdiri daripada 57 buah negara termasuk Malaysia, dan ditubuhkan pada 25 September 1969, yang mana waktu OIC ditubuhkan ini bersempena dengan persidangan Islam yang pertama yang berlangsung di Rabat, iaitu ibu kota Morocco. Dan kesinambungan daripada penubuhan OIC ini adalah waktu itu terjadinya kemuncak serangan Zionis ke atas Masjid Al-Aqsa. Jadi kita boleh lihat tujuan penubuhan ini adalah untuk menjaga kebajikan dan juga kemaslahatan umat Islam di seluruh dunia. Sekian. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita, Mak Faris Mukmin yang telah menerangkan sedikit mengenai OIC. Okey, saya teruskan soalan saya kepada panel kedua kita, iaitu saudara Zarul mengenai Commonwealth. Okey, saudara Zarul, boleh tak beri beberapa maklumat mengenai definisi Commonwealth, tujuan penubuhan atau peranan dia? Okey, saudara Zarul, boleh teruskan? Okey, insyaAllah saya akan menerangkan tentang Commonwealth. Okey, Commonwealth ni adalah negara yang dinamakan negara-negara Commonwealth, yang mana merupakan satu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara yang berdaulat yang ditubuhkan oleh oleh Ratu Elizabeth yang pernah dijajah oleh pihak British. Okey, bukan semua ahli mengiktiraf Ratu British tu Ratu Elizabeth sebagai ketua negara. Okey, negara-negara yang mengambilnya sebagai ketua negara dikenali sebagai Kerajaan Commonwealth atau Commonwealth Realm. Bagaimanapun majoriti ahlinya adalah republik dan sebagainya yang lain mempunyai raja tersendiri. Contohnya macam seperti yang kita ketahui di Malaysia, Brunei dan sebagainya lah yang mempunyai sistem raja. Namun demikian, semua ahlinya menganggap Ratu Elizabeth sebagai ketua Commonwealth. Okey, untuk matlamat dia, tujuan dia, penubuhan Commonwealth ni adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan pembangunan ekonomi, pendidikan, pertahanan, pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara, iaitu bekas jajahan British. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita, Zarul Mustaqim, di atas sedikit ilmu mengenai pengenalan Commonwealth. Okey, saya akan teruskan pertanyaan saya kepada panel ketiga kita, Lutfil Hadi, mengenai ASEAN. Boleh Lutfil Hadi? Okay, boleh insyaAllah.
Okey, saya ingin tahu apa itu Asia ni? Boleh teruskan. Terima kasih. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator kita. Jadi seperti yang semua maklum, kita berada dalam negara ASEAN, iaitu Malaysia sendiri berada dalam negara ASEAN. ASEAN ni nama panjangnya apa? Association of Southeast Asian Nations, yang bermaksud sebagai satu negara Asia yang ada 10 negara yang terdiri daripadanya. Tapi pada awal penubuhan pada 31 Julai tahun 1961, hanya 3 negara saja yang terlibat, iaitu Filipina, Persekutuan Tanah Melayu dan juga Thailand. Tujuannya adalah untuk menggiatkan ekonomi, sebabnya waktu ni Malaysia baru nak merdeka. Jadi banyak sangat isu yang berlaku sehingga kan kita rasa ekonomi kita tak dapat nak pergi jauh. Jadi itulah tujuan penubuhan ASEAN pada awalnya, dengan cawangan kata yang mereka bawa adalah one vision, one identity dan juga one community. Antara 10 negara tersebut adalah Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan juga Vietnam. Manakala 2 negara pemerhati iaitu Papua New Guinea dan juga yang kedua adalah Timor Leste. Jadi ini ringkas, yang paling ringkas tentang ASEAN dan mungkin menjawab persoalan daripada moderator. Okey, terima kasih panel ketiga Lutfi Hadi di atas penerangan ringkas tersebut. Sangat ringkas dan juga padat ya. Terima kasih. Okey, berikut adalah penerangan mengenai OIC, Commonwealth dan juga ASEAN pada pusingan pertama ini yang telah diterangkan oleh 3 orang panel kita tadi. Okey, kita masuk kepada pusingan kedua. Saya akan ajukan soalan pertama saya kepada panel kedua, iaitu Saudara Zarul. Saudara Zarul tadi ada memberitahu serba sedikit mengenai Commonwealth. Saudara Zarul, boleh tak saya tahu serba sedikit sumbangan Malaysia di dalam persatuan Commonwealth? Terima kasih Saudara Zarul. Okay, terima kasih kepada moderator. Okey, sumbangan Malaysia dalam Commonwealth ni yang saya dapat adalah 4. Okey, yang pertama menganjurkan mesyuarat CHOGM 1989. CHOGM ni adalah Commonwealth Head of Government Meeting, iaitu dilangsungkan di Langkawi yang diketuai oleh, untuk negara Malaysia diketuai oleh Tun Dr. Mahathir. Yang pengerusi mesyuarat ini adalah Ratu Elizabeth, iaitu Ratu United Kingdom. Okay, yang kedua, mengisytiharkan deklarasi Langkawi yang bersepakat mengawal dan mengatasi masalah pencemaran. Yang ketiga, memberi peluang untuk menyuarakan penentangan terhadap dasar apartheid di Afrika Selatan yang menyalahgunakan hak asasi manusia. Dan yang keempat, rancangan Colombo menyediakan teknikal dan beasiswa dalam bidang pendidikan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita, Zarul. Okey, berikut tu merupakan sumbangan Malaysia di dalam Persatuan Commonwealth. Okey, saya akan teruskan soalan saya kepada panel pertama kita, iaitu Saudara Faris. Saudara Faris, boleh tak beritahu sedikit sumbangan Malaysia di dalam OIC yang telah diterangkan oleh Saudara Faris tadi? Okay, baik. Terima kasih kepada saudara moderator. Kalau nak diikutkan tentang sumbangan Malaysia dalam OIC ni banyak. Tapi yang saya boleh jelaskan ada beberapa di sini. Antaranya yang pertama, kalau kita ingat dulu pernah terjadinya peperangan besar di antara 2 negara Islam, iaitu negara Iran dan Iraq. Jadi sewaktu itu OIC memainkan peranan dalam menyelesaikan sengketa antara 2 negara ini. Dan Malaysia tidak terkecuali dalam membantu masalah ini, tetapi Malaysia berperanan dalam menganjurkan persidangan negara-negara Islam. Bukannya menghantar peperangan dan sebagainya, tapi dalam menganjurkan persidangan sebagai inisiatif untuk menyelesaikan konflik antara Iran dan Iraq. Dan yang kedua adalah Malaysia pernah menghantar bantuan makanan dan juga pasukan tentera ke Bosnia pada tahun 1994. Jadi itu antara sumbangan Malaysia dalam OIC. Dan yang ketiga adalah Malaysia pernah menganjurkan sidang kemuncak OIC ke-10 di Putrajaya pada 16 hingga 19 Oktober 2003. Dan satu perkara yang patut kita banggakan sebagai rakyat Malaysia,
Tun Abdullah Ahmad Badawi, bekas Perdana Menteri Malaysia, telah menjadi ketua OIC. Itu sahaja yang saya boleh jelaskan tentang sumbangan Malaysia dalam OIC. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel satu kita, Saudara Faris, di atas beberapa maklumat mengenai sumbangan OIC di dalam sumbangan Malaysia di dalam Persatuan OIC. Okey, soalan terakhir saya akan diajukan kepada Saudara Muhammad Lutfi kita selaku panel ketiga. Okey, Saudara Lutfi, boleh bagi tahu mengenai sumbangan Malaysia di dalam ASEAN? Okey, boleh, sangat boleh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Okey, untuk makluman semua, ASEAN ini adalah negara-negara yang di mana Piala AFF Suzuki, itulah negara ASEAN kita. Dan seperti mana sumbangan-sumbangan Malaysia kepada luar ataupun kepada ASEAN ni banyak. Antara yang boleh saya klasifikasikan kepada 3, daripada segi politik, ekonomi dan juga sosial. Untuk politik, ada satu terms yang dikeluarkan sebagai ZOFAN ataupun dikenali sebagai zon aman, bebas dan berkecuali melalui deklarasi Kuala Lumpur, dan yang kedua dinamakan sebagai Sean WFZ, iaitu satu politik yang membuatkan ASEAN ini tidak ada bebas daripada nuklear. Dan yang kedua daripada segi ekonomi adalah projek kita dengan Indonesia, iaitu projek Baja Huria ASEAN, tapi diletakkan atas nama ASEAN sebabnya kita sebagai orang panggil negara yang bersekutu. Jadi itulah, dan antara yang lainnya adalah kita menyertai kerjasama ASEAN antara negara-negara besar seperti Korea, China dan juga Jepun. Dan manakala untuk sosial pula, peranan besar kita adalah sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kita. Malaysia cuba untuk jadikan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa lingua franca dan untuk menyetarafkan bahasa kita dengan bahasa-bahasa moden yang lain seperti bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Itu sumbangan yang saya dapat kemukakan kepada semua. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel ketiga kita, iaitu Saudara Lutfi Hadi. Okey, apa yang dapat saya simpulkan kat sini melalui semua perbincangan kita ni tadi, dapat kita simpulkan bahawa hubungan diplomatik antara negara ni kan amatlah diperlukan bagi memastikan keamanan sesama negara. Di samping tu juga saya pun dapat tahu yang Malaysia ni juga banyak menyumbang di dalam persatuan-persatuan OIC, Commonwealth dan juga ASEAN ni tadi. Okey, itu saja. Terima kasih diucapkan kepada 3 panel kita. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.